Baiklah, agenda kelestarian dan transisi tenaga antara dua topik yang besar dibawa di World Economic Forum WEF 2022 di Davos, Switzerland. Sejauh mana topik ini mendapat komitmen pemimpin politik, industri dan masyarakat sivil? Editor Niaga Awani, Najib Aruf ada laporannya. Najib, boleh teruskan dengan laporan anda, Najib? Najib, teruskan. Okey, saya tak pasti sejauh mana saya sudah pun berada di live pada ketika ini kerana ada masalah teknikal sedikit, tapi saya harap saya sudah live pada ketika ini. Benar. Betul apa yang Syaf sebutkan tadi, itu antara dua topik utama yang dibincangkan di WF 2022 ini di Davos. Dan pada ketika ini kalau kita melihat sebentar saja tadi, pasukan Awani sempat bertemu dengan delegasi, salah seorang delegasi Malaysia iaitu yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas. Kita tanyakan soal kelestarian kerana kita tidak mahu ini hanya tergantung menjadi topik yang ditorik. Kita mahukan melihat kepada pelaksanaan, adaptasi dan sebagainya. Antara perkara yang menarik saya kira Petronas ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas sentuhkan seperti tadi, bagaimana sebenarnya usaha ini tidak harus diaplikasikan dan juga dilaksanakan oleh Petronas sendiri. Antaranya apa yang disebutkan oleh beliau iaitu bahawa permintaan untuk tenaga diperbarui ini bergerak seiring ataupun campuran tenaga dengan tenaga konvensional ada bahan bakar fosil dan sebagainya harus bergerak seiring. Transisi itu berlaku tetapi pada kadar yang sedikit perlahan kerana ini masih lagi diperlukan di peringkat antarabangsa pada ketika ini. Saya mahu anda dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Datuk Tengku Muhammad Taufik. Kita dengarkan. Keperluan untuk tenaga yang boleh diperbaharui ini, renewables, dan cleaner and greener energy mix menjadi satu permintaan yang tidak dapat dinafikan lagi. Jadi bagi Petronas, walaupun sudah ada amanah yang besar yang perlu digalas ni, keperluan untuk building the foundation, mengadakan satu usaha, saya rasa usaha murni, supaya Malaysia dapat mampan sekaligus dapat membangun semula selepas cabaran pandemik ini. Kita perlu prihatin bahawa ini bukan satu trend ataupun mood. Ini adalah satu kewajipan. Dan sebagai corporate citizen yang beroperasi bukan sahaja di Malaysia tapi di 30 negara di seluruh dunia, ini merupakan satu tanggungjawab yang tidak dapat dielakkan. Bukan itu sahaja, kita juga melihat kepada apa yang disebutkan lagi oleh Tengku Taufik sebentar tadi, iaitu soal sinergi kepada industri. Kita tidak mahu ini hanya disambut oleh di peringkat Petronas sebagai contoh, tapi di peringkat industri mungkin sedikit hambar dan sebagainya. Itu juga kita tanyakan, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Sinergi ini memang sudah lama Petronas menyampaikan keperluan untuk mencapai skala yang boleh menjadi kompetitif dan mampan. Bukan hanya daripada segi kos, memang banyak pun perbincangan dan memang mungkin juga kepercayaan yang saya rasa sedikit meleset. Kalau dianggap Petronas hanya memelopori agenda untuk cost optimization ni untuk keuntungan sendiri. Tidak. Sebenarnya tidak ada cara lain untuk meneruskan pengeluaran hidrokarbon selagi, tapi harus ditunjukkan kepada dunia, kita dapat melangsungkan operasi kita dengan selamat, bertanggungjawab bukan hanya kepada industri tapi kepada semua pegang taruh, resilient dan juga resilient maksudnya berdaya tahan kerana ini adalah satu industri yang tak dapat dinafikan, cyclical. Okey. Itu antara sedikit dapatan untuk hari ini daripada salah seorang delegasi Malaysia, ya, daripada Petronas ini. Ini antara topik yang dibawakan di WEF 2022. Topik ini amat penting. Bagaimana pelaksanaan di peringkat bawahan, di peringkat corporate. Kerana pada akhirnya apa yang disebutkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas sendiri, Tengku Taufik, mengatakan bahawa ini tanggungjawab citizen corporate, iaitu Petronas sendiri untuk melaksanakan segala agenda ini untuk memastikan bahawa segala permintaan dalam pasaran tentang tenaga diperbaharui seiring dengan tenaga bahan bakar fosil harus
dijayakan demi matlamat yang digariskan dari peringkat negara. Ada banyak lagi perkara yang dibincangkan. Pada awal hari ini, mereka menyentuh soal kepercayaan terhadap institusi di pelbagai peringkat dan sebagainya. Ini juga dibawa dalam peringkat corporate itu sendiri. Itu antara sedikit topik yang besar yang kita cambahkan di Asra Awani untuk kita melihat di peringkat bawahan. Pada tahap kita selaku individu, corporate, ahli perniagaan dan sebagainya, apakah sumbangan kita? Itu persoalan yang kami sentiasa tanyakan kepada pakar. Sepanjang beberapa hari ini sehingga 26 Mei ini kami akan membawakan segala topik perbincangan dan yang paling penting adalah wakil-wakil delegasi Malaysia GLIC kita akan berkongsikan segala pandangan dan juga luahan mereka, amalan terbaik mereka pelajari untuk sama-sama kita maju ke hadapan dalam usaha pemulihan The Great Reset pada ketika ini dan juga pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung pada ketika ini. Saya harus mohon maaf juga kepada host kita di studio, tapi pada jam ini kembali semula ke studio, insya-Allah ada banyak lagi laporan yang kita akan sediakan. Baiklah, terima kasih Najib Aruf atas laporan tersebut. Pastinya banyak lagi laporan akan Najib bawakan langsung dari Davos, Switzerland. Dan